Al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberi kesempatan pada malam ini, kita dipilih sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di rumah Allah, sama-sama kita berada dalam majlis kita pada malam ini. Jadi semoga segala amalan dan kerja buat kita dicatat, ditulis, dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sentiasa diberi kekuatan, diberi hidayah, diberi petunjuk untuk kita terus menerus berada di dalam ibadah, berada dalam zikrullah, berada dalam amal, dan ikhlas niat kita pada seluruh amalan, ikhlas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua digulung bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa, beriman di dunia, lebih lagi di hari akhirat, insya-Allah. Jadi kita masuk tajuk perbincangan kita pada malam ni. Kita berbicara tajuk makruh di dalam solat. Makruh dalam solat. Kalau yang ada kitab tu, kita bawa muka surat 389. 389 tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu kita berbicara yang lepas. Tengah-tengah tu muka surat 389, kitab Sabilul Muhtadin versi Rumi, dalam Rumi. Yang tengah-tengah tu iaitu kita baca tu makruh. Makruh maksudnya apakah makruh? Maksudnya makruh menggulung, maksudnya melipat. Menggulung tu maksudnya melipat. Dia gulung lah, maksudnya melipat di dalam solat, maksudnya melipat lengan baju. Maksud dia menggulung tu maksudnya dia lipat lengan baju ataupun menyising. Artinya menyising lengan baju. Maksudnya makruh tu menggulung, artinya melipat atau menyising lengan baju di dalam solat, ketika dia solat. Ketika dia sedang solat, dia lipat baju. Lipat baju dia ni, kalau laki-laki lah, duk lipat baju dia macam tu, naik atas lah lipat, menyising baju dia. Naik atas ketika dia sedang solat. Dia buat demikian. Jadi makruh, makruh amalan tadi. Dia menggulung di dalam solat. Ketika di dalam solat, dia menggulung pakaian dia. Menggulung pakaian dia, melipat pakaian dia ketika solat adalah makruh. Adalah makruh. Jika solat jenazah sekalipun, makruh itu bukan saja pada sembahyang fardu, pada sembahyang sunat, pada sembahyang jenazah sekalipun. Sembahyang jenazah pun makruh juga. Katakanlah perkara tu membatalkan solat. Kalau solat fardu batal, solat sunat pun batal. Solat fardu batal, kita belajar tajuk membatalkan solat. Solat fardu batal, solat sunat pun batal. Solat jenazah pun batal juga. Solat jenazah pun batal juga. Contoh kita kata dia bergerak 3 kali. Kalau dia bergerak 3 kali dalam sembahyang batal. Sembahyang fardu, sembahyang sunat pun batal. Sembahyang jenazah pun batal juga. Sebab nama sembahyang, jadi segala syarat solat semuanya ada pada sembahyang fardu. Syarat solat tu juga ada pada sembahyang sunat, syarat yang sama. Dan juga pada sembahyang jenazah, syarat yang sama. Seperti ada kiblat ni dalam sembahyang jenazah, ada kiblat, bersih pakaian, tutup aurat, sama. Lepas tu yang membatalkan solat fardu, batal juga solat sunat, batal juga solat jenazah. Cuma rukun solat jenazah tu dia ada kurang sedikit lah berbanding dengan rukun sembahyang fardu. Sembahyang fardu rukun dia ada 13. Sembahyang jenazah ada 4. Tu rukun dia dah berbeza lah di situ, ada berkurang. Tetapi rukun ada 4 tu wajib dilaksanakan. Ada satu kematian jenazah tu, jadi dia sembahyang, dia takbir 3 kali. Orang yang jadi tu imam tu takbir 3 kali solat jenazah. Dia kalau rukun kena bawa mai semua lah rukun tadi. Kalau rukun dia ada 4, bawa mai semua 4 tu. Jadi dia takbir 3 kali. Lepas tu dia beri salam. Itu batal lah, solat jenazah dia batal. Jadi jenazah tu dikira tidak lakukan solat. Jenazah tu tak buat solat lah. Lepas tu hari tu cuti sekolah. Dekat taman tu lah, ada ustaz balik kampung, untuk imam balik, semua balik, tak ada orang, semua balik kampung belakang. Lepas tu dia duduk dekat kampung tu, mari melawat anak dia dekat bandar. Tiba-tiba meninggal.
meninggal tak ada tok imam dekat surau tu. Tok imam nak solat jenazah tidak ada. Jadi tok yang si mati tu jadi tok imam. Tok yang si mati tu jadi tok imam. Jadi dia kata keluarga si mati lah. Tok dia boleh sikit-sikit jadi tok imam. Jadi jemaah ni AJK surau ada lagi. Tok imam balik. Tok imam ustaz yang mengurus surau balik kampung. Jadi tak ada orang yang nak urus. Jadi dia pun semayang. Dia semayang dia takbir 3 kali. Dia kena takbir 4 kali. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Dia takbir 3 kali. Takbir 3 kali dia beri salam. Lepas beri salam tu tak ada orang tegur. Lepas tu akad jenazah bawa kubur tu tanam. Lepas tanam tu baca doa, baca telkin sikit, baca doa sikit, habis balik. Ini betul-betul terjadi. Betul-betul lah, tidak kata rekod dah, betul-betul terjadi di satu surau dekat Bandar Baru Bangi. Tempat saya lah, saya tinggal di sana, Bandar Baru Bangi. Dia pun telefon saya dekat kampung. Telefon, Ustaz, kita buat solat jenazah baru siap tanam ni, dah balik semua dah, tak ada orang dah. Kenapa? Sembahyang jenazah tadi takbir 3 kali. Takbir pertama baca, lepas tu baca surah Al-Fatihah. Lepas tu takbir kedua baca selawat. Takbir ketiga baca doa si mati. Lepas tu beri salam. Dia kena ada 4. Lepas takbir keempat baru beri salam. Dia lepas takbir ketiga beri salam. Sebab lepas takbir yang keempat tu bacaan dia tu tidak wajib bacaan dia, sebab tu dia jadi terlupa. Lepas tu macam mana kata sembahyangnya tidak sah? Lepas tu perlu kami gali kembali tak, tuan dia balik semua dah. Tanam di kubur balik. Tidak perlu gali kembali, pergi dekat kubur, sembahyang di perkuburan. Boleh sembahyang di perkuburan. Sebab Nabi pernah sembahyang. Solat Nabi ala qabrin ba'da syahrin. Nabi sembahyang di perkuburan ketika jenazah tu sedang ditanam. Selepas sebulan Nabi datang sembahyang solat jenazah. Solat Nabi ala qabrin ba'da syahrin. Nabi sembahyang di atas perkuburan mayat jenazah selepas sebulan jenazah tu ditanam. Pergi di dekat perkuburan, pergi dalam 5 orang AJK surau, lepas tu sembahyang di perkuburan. Boleh juga. Jadi dibenarkan juga macam tu. Dia antara dia kata mandi kapan, lepas tu sembahyang tanam tu dia boleh yang mana dahulu. Ada yang dia boleh kapan dulu. Dia dah kapan, lepas tu baru mandi, boleh juga. Dia dah kapan dah, lepas tu ditenggelamkan jenazah tu dalam air. Dikira juga. Dia kapan dah. Tu boleh juga lagi tu. Jadi dikapankan, lepas tu mandikan dia. Dia terbalikkan lah, kita kata terbalikkan. Tapi yang terbaiknya kita buatlah mandikan, kapan, sembahyang, lepas tu tanam. Tak jarang lah berlaku terbalik di sebaliknya jarang lah. Dia kata jikalau jenazah tu dah ada dengan pakaian dia apa semua, dia mati dalam sungai. Jenazah tu mati dalam sungai. Jadi kita boleh tenggelamkan jenazah tadi. Tenggelamkan jenazah tu akak naik ada pakaian dah. Tenggelamkan jenazah tu telah dikira. Mandi jenazah tadi, tenggelamkan jenazah tu mati dalam sungai. Dah ada pakaian dia lah. Kita tenggelamkan dia, dikira lah. Dikira dia sebagai mandi jenazah. Jadi dia kata, kembali kita pada perbincangan kita itu melipat baju pada sembahyang fardu atau sembahyang sunat atau pada sembahyang jenazah. Jenazah pun tak boleh juga. Ada seorang tu sembahyang Ramadan, sembahyang tarawih, seorang imam Ramadan, sembahyang tarawih lah. Dia lipat baju ketika dia jadi imam lah. Jadi imam, kita kata kalau sembahyang isyak kan, rakaat ketiga, keempat macam tu, semua duduk diam kan. Dia baca perlahan sambil baca dia lipat baju dia. Dia tu imam solat isyak, lepas tu imam solat tarawih. Jadi dia budak tahfiz lah, budak tahfiz. Budak tahfiz lah, banyak surah-surah budak tahfiz jadi tu imam. Jadi banyak kesalahan ketika dia jadi imam. Jadi banyak budak tahfiz ni saya panggil tegur. Saya pergi di surau ni dia buat kesalahan dalam solat. Saya panggil dia kata, tanya dia ingat Al-Quran, dia tak ingat. Kata sembahyang ada kesilapan. Di sini kalau kita jadi tu imam, selepas baca surah Al-Fatihah, saya tegur imam tahfiz tu lah, jangan terus baca surah. Saya beritahu kat dia. Saya tanya dia tak belajar ke? Dia kata tak belajar. Dekat tahfiz, kat tahfiz kami hafal semata-mata. Hafal Quran semata-mata. Lepas tu belajar ada kitab. Belajar sikit, kitab yang rendah-rendah sahaja, sedikit. Lepas tu hafal setiap hari hafal saja. Jadi alim hafalan, tapi bab fiqh tak tahu.
Banyak kita tegur dia lah. Tegur dia kata, kalau kita jadi tu imam, kita baca Fatihah dah habis, lepas baca Fatihah tu kena duduk diam. Diam dia tu selama Fatihah kita baca tadi. Kita baca Fatihah tu panjang mana? Panjang tu lah kita kena duduk diam. Kenapa? Bagi peluang kepada makmum membaca surah Al-Fatihah. Tak boleh kita baca Fatihah, makmum baca Fatihah juga, dia jadi makmum terganggu. Terganggu makmum. Kalau surah kita tak apalah besar, kena surah kecil. Saya pergi ceramah di beberapa surah kecil. Kecil sangat surah dia. Kalaulah tu imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah juga, makmum tak boleh baca. Makmum tak boleh baca. Ada seorang makmum tu datang mengadu pada saya lah. Dia kata, Ustaz, ada minggu lepas ada penceramah lain mari, dia kata. Tapi suara dia kuat. Surah kami kecil, suara penceramah tu kuat. Dia baca surah Al-Fatihah. Lepas baca habis Fatihah dia tu baca surah. Dia kata dia duduk diam. Kami baca Fatihah, dia baca surah. Tapi kuat suara dia menyebabkan kami baca Fatihah tu toleh. Tak habis Fatihah kami. Nak baca Fatihah tak habis. Di situ kesilapan dia. Jadi kena duduk diam. Bila dah habis Fatihah makmum, barulah tu imam baca surah. Kalau tu imam baca juga makruh tu imam tadi. Bacaannya makruh. Bacaan tu imam tu jadi makruh kerana dia tidak raikan makmum di dalam solat. Makruh bacaan dia. Tu membaca habis saja Fatihah, baca surah selalu. Patut duduk diam dulu, bagi peluang kepada makmum membaca Fatihah biar habis, barulah tu imam baca surah. Tu kena tahu juga kaedah dia. Lepas dia sembahyang, dia baca doa perlahan. Tu imam tadilah baca doa perlahan. Jadi pihak surau suruh saya tegurlah, beri nasihat. Dia kata tu imam tahfiz tu baca doa perlahan. Saya tegur dia lah, kata kena baca kuat. Sebab makmum lain nak amin. Nak amin macam mana kamu baca doa tu perlahan, orang nak tak dengar. Baca kuat. Baca doa tu kuat. Tetapi tidak boleh baca kuat pada kata kalau sembahyang isyak, rakaat pertama, rakaat kedua saja. 3-4 tak boleh lah. Dan makmum semuanya kena baca perlahan. Makmum semuanya baca perlahan. Tu imam rakaat pertama kedua lah. Masa berdiri tu rakaat pertama kedua. 3-4 tak boleh lah kalau sembahyang isyak. Tu tak boleh baca kuat lah maksudnya. Tak boleh baca kuat. Jadi masuk di rakaat ketiga baca kuat juga. Tu imam lah. Tak boleh tu. Masuk rakaat keempat baca kuat juga. Maksud kuat tu bacaan dia melalui mic. Dia baca perlahan dah, tapi mic tu pergi. Tu tidaklah seperti rakaat pertama kedua. Dia baca rakaat ketiga tu kedengaran, terdengar, makmum dengar. Tu imam baca rakaat ketiga keempat sembahyang isyak dengar. Tapi tu imam baca perlahan, bukan nak baca kuat, tapi perlahan dia tu didengari. Jawab dia makruh, didengari. Begitu juga makmum sama makmum. Makmum ni duduk sebelah dia, makmum dia baca kuat, baca suruh kita dengar. Dah lah PKP, jarak dengar juga. Dengar juga dah PKP, dengar juga. Berat benar lah kamu ni. Kalau tidak PKP tu, kalau tidak ada PKP, tidak ada COVID, duduk sebelah dengar tu, kita kata ada lah juga. Tolak ansurnya ni dah 1,5 meter dah jarak. Dengar lagi baca Fatihah dia. Makmum sama makmum dengar. Makruh. Jikalau kita baca didengari oleh orang sebelah, makruh bacaan kita. Bacaan kita tu jadi makruh. Tu makruh tu banyak di dalam sembahyang. Banyak tempat boleh jadi makruh. Jadi bacaannya makruh. Tetapi kalau terganggu menjadi haram. Berdosa dia. Terganggu. Dia panggil taswih. Taswih ni dia ada haram, dia ada makruh. Taswih ni banyak. Banyak taswih di dalam solat. Di antaranya membaca dengan suara yang agak kuat sehingga didengari oleh orang sebelah. Makmum sama makmum. Jadi makmum tu makruh. Orang sebelah dengar. Kalau terganggu haram. Dia baca terganggu haram. Baca at-tahiyah. Baca at-tahiyah kan? Baca kuat at-tahiyah. Baca at-tahiyah tu sampai di asyhadu. Asyhadu kita baca asyhadu juga. Dia baca asyhadu juga. Jadi kita katakanlah cepat, laju sikit pada dia. Kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia asyhadu an la ilaha illallah. Kita kata sudah. Aku baca mana ni? Mari dah. Ya sampai dia asyhadu mari. Mula-mula tak mari lagi. At-tahiyah boleh lagi kita. At-tahiyah tak ada masalah lagi, dia baca kuat. Kita baca perlahan. Doa at-tahiyatul mubarakatuh salam boleh lagi. Kita suka senyum lagi. Siapa asyhadu keliru. Mula mari keliru. Asyhadu. Sudah hijau lah. Asyhadu Allah ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kih dia mari kuat suara.
Dianya baca perlahan sedikit bacaannya. Dan dia kadang-kadang dia ulang-ulangnya dia perlahan lah dianya. Dah lah kuat waswah pula. Dah lah kuat waswah pula. Jadi kita pun gagik kita sudah kita asyhadu ke, asyhadu alla ke, asyhadu anna Muhammad. Maka batal tahiyat kita. Tahiyat batal, kena buat tahiyat yang baru. Sebab membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir ada mualaknya, ada berturut-turutnya. Baca tahiyat, baca Fatihah tu kena serupa. Kata Ibnu Abbas, seperti hadis yang kita baca yang lepas, Ibnu Abbas kata, yu'allimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kama yu'allimuna surata Al-Quran. Telah mengajar Rasulullah akan kami membaca at-tahiyah sebagaimana Rasulullah mengajar kami membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah dan sebagainya. Nabi ajar kami baca Quran, kena ada tajwidnya, kena ada panjangnya, pendeknya, sabdunya. Ajar kami serupa dengan Nabi ajar kami baca Quran, baca surah Al-Fatihah itulah serupa. Maksudnya panjang, pendek, sabdu semua kena jaga. Baca at-tahiyah tu kena baca at-tahiyah. Ada sabdu di atas ta, ada sabdu di atas ya. Kena baca at-tahiyah. Tu ada atta sampai di ya hiya. At-tahiyah ada dua sabdu. Ada dua sabdu pada kalimah at-tahiyah. Tapi pergi teruslah, jangan berulang. Jangan baca at-tahiyah pula berulang pula. Dah lah kuat berulang pula, menyebabkan terganggu kita. Bila kita terganggu Fatihah, tahiyat kita rosak, dia kata kena ulang tahiyat yang baru. Tidak boleh terus sebab dia dah putus, dia dah berulang, dia dah tak elok dah. Kena buat tahiyat yang baru. Datang yang cantik tahiyat itu dengan sempurna, matangi dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawat, mari dengan eloklah, mari dengan cantik sampai tengah-tengah tu asyhadu alla ilaha illallah, panggil cantik, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bacaan dengan betul lah. Kena bawa lapas shin, jangan sin, jadi asyhadu. Kena jaga at-tahiyyah dan asyhadu, kena jaga dua tu. Sebab apa yang lain tak perlu jaga? Yang lain tu banyak tempat biasanya kita boleh buat. Satu. Yang keseterusnya at-tahiyah ni dia ada sunat dan wajib juga. Kalau kita baca at-tahiyah, kita boleh baca at-tahiyah yang ringkas. Baca macam ni, at-tahiyyatu lillah. Jadah hari tu dalam tajuk lepas. Dia panggil at-tahiyah ada dua. Sekiranya seseorang itu hendak cepat, dia boleh baca dengan at-tahiyah yang ringkas. Dia baca at-tahiyyatu lillah. Dia tak baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dak. Jadi at-tahiyah tu wajibnya dengan tu lillah. Hak tengah-tengah tu sunat. Kalau dia salah, tak apa lagi ada kemaafan. Maksudnya tak ada sabdu lah apalah, ada kemaafan. Tapi at-tahiyah tak boleh, itu wajib. At-tahiyah wajib. Perkataan at-tahiyah tu wajib. Kena sempurna. Lepas tu tengah-tengah tu tul mubarakatus salawat, ada kemaafan, kesalahan di situ. Ada kemaafan, dia ada tempat yang wajib dalam kalimah dia tu. Ada tempat yang wajib, ada tempat yang sunat. Tapi susahlah kita nak buat lagu tu. Kita pun tak lahir. Biasanya kita jadikan wajib semualah. Fatihah at-tahiyah tu yang wajibkan semua at-tahiyah. Jadi baca seluruh at-tahiyah tadi, tasahuf tadi dengan cantik, dengan sempurna, dengan baik semuanya. Termasuk dia asyhadu. Jangan baca dengan sin, ashadu. Baca dengan asyhadu. Bacaan dia dengan cantik dan sempurna sampai habis, barulah dapat sunat tadi. Kalau tidak, ada jadi makruh. Makruh tadi. Bacaan tadi jadi makruh. Tu. Kalau tak atas lagi pada makruh. Batal. Batal at-tahiyah. Kena ulang at-tahiyah yang baru. Dia tak boleh ulang. Kata dia ulang di tengah tak boleh. Ulang di atas boleh. Macam kita baca Fatihah. Kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tak boleh. Tak boleh berulang. Dah kalau ulang dah putus mualak Fatihah. Begitu juga at-tahiyah, putus mualak dia. Mualak ni artinya baca dengan sempurna, lepas satu ayat ke satu ayat, satu ayat ke satu ayat. Dengan sempurna. Dan tidak boleh berhenti lama antara satu ayat dengan satu ayat, dan tidak boleh mengulang. Kalau mengulang dia jadi putus mualak. Tak boleh mengulang. Tapi kita duk baca ni betul dah lah, kita duk baca sekarang ni. Cumanya nak suruh kita tu tahu
sebagai ilmu lah. Kita panggil beringat-ingat tu je lah, kita berhati-hati. Yang kita dah buat sekarang ni di kalangan kita tu kebanyakan betul semua dah. Tak ada masalah bila suruh baca at-tahiyat tu betul. Bila baca at-tahiyat sebelah menyebelah di kalangan kita tu betul, tak ada masalah. Tapi kalau dengar sikit-sikit tidak makruh. Dia baca at-tahiyat, kawan sebelah dia tu dengar sikit-sikit dimaafkan, tak ada masalah. Dengar seluruhnya makruh. Terganggu haram. Dengar sikit-sikit apa tu dimaafkanlah. Kadang-kadang makhraj shin, makhraj dad, makhraj zai adalah berhamburan sedikit. Asyhadu, marilah keluarlah sikit-sikit terdengar, dimaafkanlah. Tak boleh seluruh at-tahiyat tu didengari. Baca sebutir-sebutir, sebiji-sebiji. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Perlahan dah. Dia baca tak habis perlahan dah. Tapi dengar sebiji dengar. Kita kata kamu baca kuat saya perlahan dah ni. Perlahan lagu mana dengar satu-satu. Dia kata perlahan dah. Kita jumpa orang yang baca Fatihah tu kuat, yang baca at-tahiyat tu kuat, makmum sama makmum lah. Kita tanya dia, kenapa baca kita dengar satu-satu? Dia kata baca perlahan dah. Macam mana boleh dengar? Ayo ke kamu ni. Baca perlahan macam mana satu-satu dengar? Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Memanglah perlahan tapi dengar. Kalau macam tu kena berlatih supaya jadi perlahan bacaannya. Kena tanya orang, tanya keluarga kita, tanya kawan-kawan kita. Bacaan aku ni boleh dah kau? Tak boleh, perlahan sikit lagi. Turunkan volume kita tu, suara tu perlahan sikit lagi. Perlahan sikit lagi. Tu biar jadi macam tu. Ada satu surau tu dia tegur direct. Lepas tu tak mari lah. Hak baca kuat tu tak mari dah. Saya pergi tu surau dia kata ustaz, kita rasa menyesal. Nyesal apa pakcik? Kita tegur ada seorang tu ustaz, kita pun nampak dia jemaah baru nampak tu. Tak nampak mari baca kuat ustaz, duk ganggu kita, mari ganggu. Last kali saya tegur dia. Tegur tak mari pas sudah dah. Tak mari dah ustaz. Allah nyesal saya. Saya menyesal ustaz. Saya tak nak tegur dah ustaz, menyesal. Tegur tak mari, takut pakcik tegur tu ada teknik dia. Jangan tegur direct. Jangan tegur kita kata sampai dia terkecil hati. Jangan kata kamu ni haram, berdosa, baca kuat. Ya kecil hati lah dia macam tu. Tegur dengan beradab lah, tegur dengan sopan. Ni kata saudara baca kuat ni tak boleh, haram ni. Memang kecil hati lah dia. Tegur dengan beradab dengan sopan, kata minta maaf. Guna bahasa orang dulu. Mereka setiap kali nak bercakap guna perkataan maaf dahulu. Maaf, minta maaf ya. Maaf selalu mari. Lepas maaf tu mendahului yang lain dalam apa-apa percakapan. Maaf dulu kita duk. Maaf dah tak ada dah. Dah hilang dah perkataan maaf. Tu Melayu penuh dengan adab sopan. Kesopanan Melayu diterapkan dengan kesopanan agama menjadi lebih cantik dan lebih hebat. Tu orang Arab tu kasar orang Arab nak jadi elok dia kena awak mari agama baru dia jadi elok. Orang Melayu dia lemah lembut dah, agama mari cantik lagi. Lagi cantik. Dia tengok orang Melayu, dia terkejut orang Arab. Dia tengok hebatnya. Dia mari di Malaysia, dia melawat di Malaysia, dia kata Malaysia ni dah ada kesopanan, kejujuran, kebaikan. Berbanding dengan kami dia tu. Kami dapat Islam awal, tapi kami itu lebih agresif, kasar dan sebagainya. Dia puji kita. Orang Arab banyak amalan dia puji. Bila orang mari ke surau, dia kat negara dia tak ada bersalam sebelum Covid. Tak ada salam. Kita bila lepas solat kan bersalam, dia tengok, pelik dah tu. Tapi bagus. Kita bersalam kan berpusing, semua kena. So siapa saja boleh bersalam. Dia tak ada bersalam, habis sembahyang balik. Dia tak bersalam negara Arab. Kalau nak bersalam kita carilah. Kita cari tu imam, kita pergi salam, gitu je lah. Dia tak bersalam macam kita di Malaysia. Di Malaysia dia pusing. Dia kata bagus ni. Semua orang kena. Lepas tu dia hadir majlis tahlil. Orang Arab tu duduk di Malaysia hadir majlis tahlil. Bila orang jemput dia hadir. Dia tak tahu majlis apa, dia pergi. Majlis kesyukuran, dia pun mari. Dia mari, lepas tu ada tahlil. Dia kata bagus tahlil, bagus. Sebab baca Fatihah, baca ayat kursi, lepas tu amanah Rasul, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Baca semua tu bagus bacaan ni. Lepas tu la ilaha illallah. Semua bacaan yang baik yang ada dalam kitab, yang ada dalam nas, yang ada hukum. Bagus dia kata. Tak buat di negara kita macam ni. Ramai-ramai bakat buat bacaan tadi bagus dia kata. Di negara dia tidak ada. Tak buat negara Arab tentang tahlil apa semua tidak ada. Lepas baca apa semua doa tu, tiba-tiba aku keluar apa dah nasi biryani.
Oh, kau pula kau ni bagus lagi dia kata. Ni lagi bagus ni, tayyib dia kata. Lain kali panggil pula saya. Yang duduk kawasan UIA, UM, UKM ni pelajar-pelajar dia yang belajar dekat Malaysia, dia kata kita lama berkawan dengan orang Melayu. Dia ajak kita balik rumah dia. Ada kenduri. Orang Arab bila orang tanya dia selepas dia balik negara dia. Dia tu bagus dia tu. Dah lah tahlil tu. Lepas tahlil aja punya makanan pula. Oh, kita tak marah lagi, suka kita. Gembira ada makanan, siapa-siapa gembira. Lepas tu makanan pula sedap-sedap pula adanya, agak-agaknya ada airnya, ada belaka. Banyak makanan dia kata. Gembira dia kata. Saya ingat suasana masa berada di Malaysia dulu. Dia ingat. Menjadi kenangan kepada dia. Bagus rupanya kita ni. Oh, hebat juga orang Malaysia. Dan ada orang Arab yang datang ke Malaysia, mereka datang belajar di tempat kita. Dekat kawan saya tu dia buka tahfiz dekat Sungai Ramal, ada orang Arab datang mari belajar Al-Quran dekat Sungai Ramal. Masuk tahfiz di Sungai Ramal. Belajar di sini. Dia mari belajar di Malaysia, lepas tu dia habis belajar, dia sambung tahfiz. Tu belajar kat kita baguslah sebab kita ada demikian. Jadi kita sambung lagi, dia kata dan tidak makruh dan sambung sikit lagi, dan makruh berludah. Tengok tengah-tengah tu, makruh berludah di dalam sembahyang. Tu makruh berludah di dalam sembahyang dan juga di luar sembahyang. Apabila berludah di hadapan, di sebelah hadapan, terutama di hadapan itu adalah kiblat. Dia berludah di kiblat. Ketika di dalam solat dia berludah, atau di luar solat dia berludah di sebelah kanan, di sebelah depan makruh, dan juga berludah di sebelah kanan. Sebelah depan tak boleh sebab kiblat, dan di sebelah kanan tak boleh. Di sebelah kanan tak boleh berludah, di sebelah depan kiblat tak boleh berludah. Melainkan di sebelah depan itu bukan kiblat. Di luar solat lah, sebelah depan bukan kiblat. Itu boleh lah. Kalau di dalam solat tak boleh berludah di sebelah depan, dan tak boleh berludah di sebelah kanan, dan berludah di sebelah kiri ketika sedang solat. Berludah. Kenapa? Kerana solat mereka di zaman Nabi lah, di zaman sahabat, mereka solat di atas at-turab. Mereka solat tu di atas ardin, fi ardin. Dia solat tu di atas tanah. Solat dia di atas tanah turab yang keras, ataupun di atas fil ardin, atas bumi, atau solat dia di atas pasir. Itu solat di zaman Nabi lah. Itu maksud berludah di zaman Nabi. Mereka berludah kerana tempat solat dia tu pasir. Bila dia ludah, dia jadi dia boleh keringkan, boleh hilang lah. Di zaman kita tak boleh lah, tak boleh. Dan juga dalam bab orang panggil jaga perkara yang melewati diri kita yang kotor, berludah dan sebagainya. Nabi kata solat kamu hendaklah ada mendilun. Ketika solat ada mendilun. Apa dia mendilun? Ada kain sapu tangan. Ketika solat kena ada kain sapu tangan bersama. Kerana bila ada benda yang melewati diri kita, daripada hidung, daripada mulut kita, kita kena guna kain sapu tangan yang ada dalam poket baju kita. Jadi poket baju tu kena ada poket lah. Seperti baju Melayu, ada poket atas, bawah ada situ, bawah ada lagi, atas ada lagi. Itu suasana pakaian yang Nabi suruh. Nabi suruh. Kata kalau kita lihat pada pakaian, kalau pakai baju Melayu ni mengikut catatan sejarah lah, dia kata datangi daripada alim ulama daripada Yaman. Orang Yaman, orang Arab Yaman bawa pakaian baju Melayu ni. Dia bawa mari ke tanah Melayu, dia pakai pakaian macam ni, jadi dia pun berkahwin dengan orang tempatan. Dia bawa mari, dia panggil ciri Islam. Dia berkahwin dengan orang tempatan, orang daripada Yaman, dia panggil daripada Hadarul Maut Yaman. Dia mau bawa masuk agama. Dia datang berniaga, datang berdakwah. Dia panggil serapan dua mata. Setiap kali para alim ulama hendak datangi ke negara-negara lain daripada Yaman, mereka akan bawa ahli perniagaan ataupun mereka sendiri berniaga dan berdakwah. Guna serapan dua mata. Jadi singgah di Melaka, singgah di Aceh, singgah di Gujarat India, singgah di China, mereka akan bawa barang dagangan, tinggal di sana dan sambil berdakwah. Berdakwah maharaja sekali. Bukan berdakwah kita rakyat biasa. Maharaja Melaka mereka berdakwah.
Tu. Jadi dengan takdir, dengan izin Allah beri mimpi kepada para miswara pada masa tu bahawa ada satu rombongan Arab akan singgah datang ke pelabuhan Melaka. Pagi tu dia pergi. Dia pergi tu temui sungguh ada pedagang Islam Arab. Kemudian berlakulah beberapa perbincangan, perdagangan dan sebagainya. Maka para miswara tertarik dengan perniagaan orang Islam dan juga kemahiran mereka mengubat orang sakit dan sebagainya. Akhirnya dibenarkan tinggal di Melaka dan para miswara memeluk agama Islam. Dan seluruh rakyat Melaka, seluruh tanah Melayu kena memeluk agama Islam. Bila raja dia meluk agama Islam, rakyat dia semua memeluk agama Islam. Kira-kira 500 tahun yang lalu. Kita lewat dah lah. Kita memeluk Islam ni lewat lah. Berbanding dengan orang-orang Quraisy. Mereka lebih awal. Orang-orang Quraisy, orang negara-negara yang berada di sekitar negara Arab, mereka lebih awal lah memeluk agama Islam. Kita agak terlewat. Terlewat dulu lah 500 tahun. Sekarang ni mungkin dah 600 tahun. Kalau kita belajar dululah, dia akan beritahu kedatangan Islam dalam sekitar 500 tahun ke negara kita. Jadi dulu agama kita animisme, agama Buddha, agama Hindu kita punya, agama Hindu. Tu ada kawan saya beritahu, dia kata orang-orang Hindu di negara India dia buat mesyuarat. Dia buat mesyuarat, betul dia tahu walau alam lah. Dia buat mesyuarat, dia nak datang kembali ke Malaysia, dia nak suruh kita ni kembali kepada agama asal, agama Hindu dulu. Kita dulu sebelum kedatangan Islam, kita Hindu dulu. Maksud kita pergi balik, kembali pula pada agama asal. Nak mari dakwah pun dia nak mari. Tu payah, susah lah. Kalau 500 tahun kita dah sebati dah, kita kuat dah. Aku susah lah kita kata nak terkeluar daripada agama tu. Jadi dia kata berludah tadi sebab dan air liur kita ni bersih. Air liur kita bersih. Kalau kita telan tak batal. Kita telan tak batal. Kalau kita ludah pun kena pada pakaian kita tak batal. Ludah dia tak batal. Air liur tu adalah bersih. Bersih. Tak batal lah. Tetapi kalau dah ludah dah tak boleh lah nak minum balik pula tak boleh lah. Itu dia kira walaupun bersih pun dah sudut adab, benda yang tak dah keluar dah, dia kotor lah. Dia jadi kekotoran. Dan kekotoran tu dah ada banyak jenis. Dia buat benda tak elok. Ni dekat adalah kawan-kawan kita, dia duduk dia kata pergi bekerja dekat Singapura zaman dulu lah, kerja Singapura. Lepas tu dia tak duit RM50, tak duit RM50 bawah, letak gelas atas, dia ludah. Dia ludah, ni tak betul, tak tahu lah, ada kawan-kawan cerita. Lepas tu dia suruh minum. Siapa boleh minum, dia boleh ambil duit bawah tu. Dia punya permainan dia zaman dulu lah. Geng-geng dulu pergi kerja negara-negara lain tu. Dia kerja Singapura dan sebagainya. Orang dia buat rumah bangunan tinggi apa semua lah. Di zaman-zaman dulu dia cerita. Dia amalan tu. Tapi di sana, kalau kita ada agama, walaupun dia orang Cina, dia ada ra'i juga, ada hormat. Saya sepupu saya buat bangunan dululah, buat bangunan dekat Singapura, dia kata. Lepas tu dia selalu solat. Masuk waktu solat. Jadi kalau dia tak solat tu, Cina tu datang panggil dia suruh pergi solat. Dekat Singapura, dia kerja Singapura. Dia terpanggil, dia kata kamu pergi solat. Masuk waktu zuhur je, lama sikit dia pergi. Sebab kita tu jaga solat. Bila di Malaysia pun sama, kalau kita jaga solat, tuan tempat kita kerja tu akan suruh kita pergi solat. Yang masalahnya kita tak jaga solat. Tak jaga solat, dia bila setiap hari Jumaat dekat Bangi lah dulu kawan-kawan kita cerita dekat utusan gitulah. Ada kawasan kilang. Masa tu masjid tak ada, masjid jauh, kena sembahyang dekat UKM, kena sembahyang dekat universiti jauh. Masa awal-awal di Bangi dulu. Jadi kilang tu sedia van. Setiap hari Jumaat sedia van nak pergi hantar. Kilang Cina tu. Lepas tu tak ada orang nak naik. Awal-awal ada lagi lah, lama tak ada. Pak dia kata tak payah lah, tak payah sedia van untuk pergi ke sembahyang Jumaat. Di situlah kita juga yang menjadikan. Sebenarnya dia orang seorang telefon saya, kata Ustaz, tempat dia kerja ni sekarang ni terbaru ni kata dalam minggu ni dia nak pergi sembahyang Jumaat dah tak boleh. Kenapa? Dia suruh keluar pukul 1. Keluar tempat kerja pukul 1. Setiap hari pukul 1. Hari Jumaat pun tak kira. Pukul 1 keluar ikut kamu nak pergi. Ni tak tahulah dia. Boleh sempat tak, dia tahu Ustaz. Lepas tu pukul 2 masuk. Jadi pukul 1 dia beri. Lepas tu daripada tempat kerja Ustaz nak mandi lagi, nak ambil semayang lagi, nak pergi pula Jumaat. Macam mana Ustaz?
Dulu boleh ayah dia. Sekarang ni ayah dia dah tak larat, dia bagi ke anak dia. Anak dia buat undang-undang baru, tempat dia kerja kilang dia tu pukul 1 baru keluar hari Jumaat. Sempat kedok tu nak pergi semayang tu. Kalau masjid jauh tak sempat tu. Dengan keadaan masa sekarang, mungkin dia datang pukul tebah nak habis ataupun dah semayang Jumaat dah. Di situ. Jadi dia kata berludah tadi dikena ada adab dia lah, ada adab. Tidak berludah ia sebelah kanan kerana di sebelah kanan itu adanya malaikat. Belah kanan ni adanya jin Islam. Sebelah kanan ada malaikat, ada jin Islam. Kalau kita sembahyang, bila kita beri salam, kita kena niat di sebelah kanan kita ni malaikat jin Islam. Di sebelah kiri segalalah, tak kira lah mereka semuanya. Sebelah kiri niat dia gitu. Sebelah kanan niat dia malaikat jin Islam. Ketika memberi salam solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam aku ni untuk jin Islam, untuk para malaikat. Sebelah kanan kita beri. Sebelah kiri untuk semuanya lah, sesiapa saja. Gitu. Jadi sebelah kanan itu menjaga hormat dihormati sebelah kanan tadi, sehingga di sebelah kanan tidak dibenarkan berludah. Tak benarkan berludah. Di dalam solat, di luar solat tidak dibenarkan berludah. Walaupun berludah itu di zaman Nabi ketika solat dibenarkan kerana masjid dia dibuat dengan tanah, dibuat dengan pasir. Kita tak boleh lah zaman kita ni. Zaman kita kena ada kain sapu tangan lah. Sentiasa ada bersama dengan Nabi di masa solat dan luar solat. Ada kain sapu tangan, ada kayu sugi, ada di dalam poket Nabi sentiasa ada sisir, ada sikat rambut. Dalam jubah Nabi ada sikat rambut, ada kayu sugi, ada kain sapu tangan, sentiasa bersama dengan Nabi. Tu nak cerita kata Nabi tu bersihnya jaga tubuh dia, sisir sikat rambut. Dan setiap kali Nabi pakai serban, Nabi akan lihat pada cermin. Lihat pada cermin. Kalau cermin tidak ada, Nabi akan lihat di dalam air, lihat wajahnya dalam air. Ketika dia memakai serban, pakai kopiah, pakai baju, dia lihat kepada cermin. Nabi kata seseorang yang memakai pakaian melihat cermin, baca doa ini. Nabi suruh baca doa ni. Tengok dalam hadis. Nabi kata baca doa ni, Allahumma inna nas'aluka. Baca doa, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka sawwa khalqi. Engkau menjadikan wajahku ni sawwa khalqi fa'adalah wa karrama surata wajhi fahasanaha wa ja'alani minal muslimin. Baca doa melihat cermin. Baca doa melihat cermin. Dan baca melihat cermin pun Nabi ajar membaca doa. Nabi kata seseorang yang melihat ra'aita mir'ah, melihat ia akan cermin, mir'ah tu cermin. Baca doa ini. Baca doa ini. Ada doa dia lah, doa khas untuk kita melihat cermin. Jadi itu di antara amalan yang ada pada Nabi, membawa perkara-perkara yang bersih pada diri dia. Kain sapu tangan bawa dengan bersih, bawa kayu sugi, bawa sikat rambut. Itu adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rasa itu saja masuk waktu isyak dah masuk. Kalau ada soalan, kita boleh buka soalan. Jadi tak sempatlah nak cerita yang lain lagi. Banyak sebenarnya kita catat di sini untuk perkara yang makruh di dalam solat. Ada satu soalan, ada orang tanya di sini tentang azan, tentang azan. Dia kata ustaz, ada orang tanya betulkah azan dah baca dah hari tu baca dah hari tu ni. Azan di telinga kanak-kanak, baca dah sini soalan ni, dah baca dah sini. Bagi ingat kembali. Jadi dia kata azan di telinga kanak-kanak, ada orang kata tidak ada hadis. Betul kah? Jawab dia ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Jadi kita ada jawab di sini soalan ni. Azan di telinga kanak-kanak yang baru lahir, ada hadis tak? Jawab dia ada hadis. Ada hadis Nabi. Lepas tu azan ni kalau kita lapah azan, lepas tu bawa mai lapah iqamat. Jadi lapah azan ni kita lapah dia satu-satu lapah azan. Tapi kalau lapah iqamat, kita lapah dia dua-dua. Lapah iqamat lapah dia dua-dua. Dia Allahu akbar dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah gabung selalu dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gabung dua. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salah gabung tu. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, gabung. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, gabung.
Allahu akbar, Allahu akbar, gabung dan ditunggalkan dengan satu, la ilaha illallah, seorang dia saja. Kata lepas kalimah azan, kalimah iqamat, dua, melainkan yang satu yang last ditunggalkan. Jadi dua-dualah, tak boleh satu-satu, tak boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, satu-satu tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, satu-satu macam tu. Kena ambil dua berhenti, dua berhenti, dua berhenti, dua berhenti. Tengok bila kita betul dah lah. Kita perhati tu betul dah sebab hayya 'alas solati, hayya 'alal falah. Qarqa mati solat, qarqa mati solat, dia gabung. Qarqa betul tu. Qarqa tu kena gabung. Qarqa mati solat, qarqa mati solat. Ada dua ditunggalkan yang satu, la ilaha illallah. Tu. Dan bila tidak boleh, kalau tajuk akan datang, tidak boleh ia iqamat melainkan mendapat keizinan daripada imam. Jadi masuknya waktu azan kerana masuknya waktu solat. Masuknya waktu iqamat mendapat izin daripada imam. Sebab Tok Imam dah jadi Tok Imam. Jadi dia iqamat, Tok Imam sakit perut. Dia tak tanya Tok Imam. Itu tak boleh jadi gitu. Jadi angguk pun boleh lah. Ataupun beri isyarat, tanya Tok Imam. Ataupun tengok Tok Imam dulu dekatkan sejadah. Dah boleh lah tu. Nampak Tok Imam di depankan sejadah. Boleh. Ataupun tanya Tok Imam boleh. Tok Imam pun angguk. Jadi masuknya waktu iqamat melalui keizinan imam. Imam memberi izin baru dia boleh. Tapi tempat kita jarang lah. Macam dah reda dah tu. Dia diam askutu alamat ala reda. Jadi diam tu alamat reda dah tu. Tengok nama Tok Imam tu diam, tak ada marah. Kira jugalah. Tapi sebaik-baiknya Tok Imam beri izin. Tok Imam angguk. Dia angguk, Tok Imam pun angguk. Boleh isyarat dulu. Dan Tok Bilal juga sebelum dia nak iqamat, dia kena tengok ada siapa sedang solat. Solat sunat. Kalau dia qomat, solat sunat jadi makruh lah. Jadi rosak solat sunat tadi. Kita tengok dalam bab takbiratul ihram ula, ada tajuk nanti bab solat berjemaah, ada depan nanti. Dia kata apabila kita seseorang itu sedang solat sunat, bila iqamat, maka ditilik. Dia kena batalkan solat sunat itu. Ada lagi penerangan depan. Dia ditilik sekiranya dia teruskan solat sunat menyebabkan ia tak sempat takbiratul ihram ula bersama imam, dia kena batalkan solat sunat. Di situlah Bilal kena ambil berat juga. Perhati tengok, ya ada orang solat lagi ke tak? Kalau dia solat di sebelah dinding menyorok, itu tak dimaafkan lah. Dia menyorok di belakang sana, dia tahu dia lewat dah, dia mari menyorok. Lain ni nampak depan-depan. Ada satu surau tu duk tengah sembahyang depan-depan. Dia iqamat, Allahu akbar. Sedihlah kita tengok. Dia tengok selalu macam tu. Kita pergi singgah sembahyang Zuhur, singgah sembahyang Asar tempat tu lah. Jadi saya mengajar kuliah di surau tu. Saya beri penerangan pun tak dengar juga. Dia tetap iqamat. Dia tengok semua dah siap. Ada seorang sedang solat, dia tak kira. Solat dia terus iqamat. Itu kurang adab lah, kurang ajar kita. Kecuali kita dah tengah nak iqamat, orang lain semua dah diam, dia masuk, dia tak kebir sembahyang sunat. Allah, tu boleh iqamat lah tu. Dia salah lah, orang tu salah. Tapi kalaulah dia dah tahiyat akhir dah, ataupun rakaat kedua dah nak habis dah, tunggulah. Dia kata, tunggu olehmu wahai muazzin akan solat sunat yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak menyakiti di atas jamaah. Maksudnya tidak lama dia tunggu, setakat satu rakaat boleh. Tapi kalau dua tak boleh. Kalau dua rakaat menyakiti atas jamaah tak boleh tunggu. Yang tu tak boleh lah. Orang dah tengok nak iqamat, dia mari Allah sembahyang sunat. Ada juga surau-surau tempat yang saya belajar dulu. Jadi bila nak iqamat, dia lepas ceramah dia turun. Dia turun pergi tandas orang tua dah dia. Lepas ceramah dia turun, kita semua sembahyang sunat lah, tok guru semua sembahyang sunat. Selesai saja dia naik. Orang tua dah dia. 80 dekat dengan 90 naik tu, dia tak kebir sembahyang sunat. Seorang dia. Allah sembahyang sunat. Kita tunggu seorang dia, bergerak bocik ni. Kenapa ni? Setiap hari bila Tok Guru habis mengajar kita, Tok Guru pun sembahyang sunat dia turun, ambil air sembahyang, masuk tandas, lepas tu nak naik ke perlahan jalan, orang tahiyat akhir belakang dah, dia pun takbir Allahu akbar. Tunggu dia seorang. Tunggu nak kena pacik ni, esok kita buat sekali. Dia buat lagu mana? Bila dia siap semua, lepas tu budak pondok ni dia nak main pacik ni. Pacik ni mana orang siap semua dah. Nak jadi Tok Bilal pada malam tu dia sembahyang cepat sikit. Dia siap dah ni.
Pocik tu naik tu bila dia nak takbir, budak ni berdiri. Dia tak ada akak lagi, budak ni selalu Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Oh, dia tak ada aku tahu. Tak ada aku baru nak takbir. Dia tengah nak takbir, budak selalu Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Dia jatuh tangan dia, Allah. Tak sempat dia kata malam ni. Tak sempat. Ada orang ni saya baca. Nak main dengan dia. Dia kata banyak kali dah kita kena tunggu. Nah ni kita dia nak takbir je kita iqamat. Ajar dia. Kita tapi tidak dah sampai tahap tu. Sekali-sekala dah buat gitu. Jadi kita ada dia panggil tolak asuh, adab sopan di kalangan kita. Jadi mudah-mudahan kita mendapat yang terbaik dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah kita sambung pada akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma 'allimna minhuma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.